tu apa relax je. Okey. Start Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan menerangkan tentang tajuk iaitu Tanah Reserve Melayu. Nama saya Muhammad Hakim bin Kamarudin, nombor metrik 17 BI 01144. Saya Muhammad Fakar Ibn Jafri 17 BI 01132. Nama saya Muhammad Hazmi bin Abdul Samad 17 BI 01133. Okey, pada bahagian pertama kami akan menerangkan berkenaan pendahuluan. Maksud Tanah Reserve Melayu ialah tanah yang dimiliki oleh orang Melayu sahaja. Dan Tanah Reserve Melayu ni hanya dimiliki oleh orang Melayu, dan walaupun orang bukan Melayu tu adalah seorang yang warga negara Malaysia, dia tidak mempunyai hak untuk memiliki tanah reserve Melayu. Seterusnya, sebarang urus niaga berkenaan tanah Melayu adalah terbatal dan tidak sah. Orang bukan Melayu walaupun macam saya cakapkan tadi. Dan poin terakhir untuk pendahuluan, orang Melayu, maksud orang Melayu ni adalah berbeza mengikut negeri. Contoh negeri Johor, maksud orang Melayu untuk tanah reserve tu adalah berbeza dengan maksud tanah Melayu, maksud tanah reserve Melayu, maksud orang Melayu maksudnya. Maksud orang Melayu bagi negeri Selangor dan lain-lain lah. Seterusnya kita pergi kepada ni contoh, setiap negeri mempunyai, yang saya cakapkan tadi, setiap negeri mempunyai maksud dan undang-undang berkaitan tanah reserve Melayu yang tersendiri. Yang pertama, enakmen reserve Melayu negeri Melayu bersekutu, iaitu Selangor, Pahang, Perak dan Negeri Sembilan. Yang kedua, 5 enakmen tanah reserve Melayu yang tersendiri, iaitu Johor, Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Seterusnya kita pergi kepada ciri utama untuk tanah reserve Melayu. Untuk poin pertama ialah sekatan pemberian milik. Sekatan pemberian milik ni maksudnya enakmen tanah reserve antara undang-undang khusus yang mengatasi undang-undang awam atau dikenali Generalia Specialis non derogan. Maksud Generalia Specialis non derogan ni ialah suatu peruntukan am tidak menjejaskan suatu peruntukan yang khusus. Seterusnya, sekatan terhadap urus niaga. Maksud dekat sini, maksud yang mudah untuk saya jelaskan ialah setiap pemilik tanah yang semua orang lah ada hak ke atas tanah yang mereka miliki. Tapi untuk tanah reserve Melayu ni, diorang ada keterbatasan atau sekatan dalam setiap urus niaga. Kalau contoh diorang nak berniaga, nak buat gadaian ataupun perjakan untuk tanah diorang hanya boleh melakukan urus niaga tersebut hanya kepada orang Melayu sahaja. Orang bukan Melayu walaupun warga negara, mereka tak boleh untuk membuat urus niaga, apa-apa urus niaga. Seterusnya, poin ketiga, kelonggaran undang-undang mengenai institusi tertentu. Maksud kat sini ialah setiap macam ni, institusi kewangan, maksudnya mungkin perbankan atau sebagainya, diorang ni mana okey, maksud mana kan, enakmen tanah reserve negeri-negeri mempunyai peruntukan yang membenarkan institusi tertentu seperti kewangan yang membenarkan pemilik tanah reserve untuk membuat gadaian bagi tanah mereka untuk mendapatkan pinjaman. Institusi ini dianggap Melayu di sisi undang-undang. Maksudnya kat sini, pemilik tanah Melayu, pemilik tanah reserve Melayu tu, diorang boleh melakukan urus niaga dengan institusi kewangan. Contoh diorang nak buat pinjaman, dan pinjaman tu hanya boleh dibuat dengan institusi kewangan je. Dan institusi kewangan ni dianggap sebagai Melayu di sisi undang-undang. Okay. Untuk poin saya yang terakhir, iaitu sebelum saya serahkan pada kawan saya, iaitu ruang untuk pembatalan.
Undang-Undang Tanah Rizab memberi kuasa kepada Raja dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri untuk meminda mana-mana tanah rizab, membatalkan pengisytiharan tanah rizab secara sebahagian atau keseluruhan tanah rizab tersebut. Maksud dia dekat sini, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan juga raja-raja, diorang ni ada kuasa untuk contoh satu tempat tanah rizab tu, diorang ada kuasa untuk meminda, untuk kira hapuskan tanah tu sebagai dianggap tanah rizab Melayu, ataupun diorang boleh contoh ambil sebahagian daripada tanah tu untuk jadikan tanah rizab Melayu. Sebahagian lain bukan tanah rizab Melayu, sebahagian lain adalah tanah rizab Melayu. Itu saja. Ya. Oi, Nabi. Okey, seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri yang seterusnya. Next. Ciri-ciri seterusnya ialah iaitu pelbagai sikatan lain selain daripada tegangan utama yang diberikan, maksudnya pemberian milik tanah rizab kan dihaskan kepada orang Melayu, tapi dia ada sekatan-sekatan lain kepada orang bukan Melayu. Jadi antara tegahan lain terhadap urus niaga tanah sedemikian oleh miliknya dengan orang bukan Melayu, negeri juga memiliki tegahan iaitu yang pertama ialah, mana slide ni? Slide ni tak ada mat. Slide. Okey. Antara tegahan lain ialah dia mewujudkan amanah bagi kepentingan orang bukan Melayu. Seterusnya itu urus niaga oleh wakil orang bukan Melayu. Yang kemudian penahanan dalam pelaksanaan dan peletakan hak kepada pemegang harta sebab muflis. Dan yang sekali katanya ialah kemasukan caveat oleh orang bukan Melayu. Ini antara sekatan-sekatan lain yang diberikan kepada orang yang bukan Melayu lah. Okay, next. Okey, ciri yang seterusnya adalah sanksi disebabkan pelanggaran. Apa itu sanksi? Sanksi ialah maksudnya hukuman disebabkan pelanggaran. Okey. Satu peruntukan setiap enakmen negeri menyatakan semua urus niaga, pelupusan cubaan urus niaga atau melupuskan tanah rizab Melayu dengan undang-undang tidak sah dan terbatal. Seterusnya, semua surat cara yang cuba memberi hak milik dan bertentangan undang-undang juga tidak sah dan terbatal. Antara lain yang dikatakan dalam Seksyen 340 KTN juga tidak memberi kesan terhadap hukuman disebabkan pelanggaran ni. Seterusnya, raja dalam mesyuarat mempunyai kuasa untuk merampas tanah tersebut. Okay, next. Okey, ciri-ciri yang terakhir iaitu rujukan kepada raja dalam mesyuarat. Dalam rujukan kepada raja dalam mesyuarat ini, enakmen negeri sekiranya timbul keraguan tentang iaitu sama ada seorang itu Melayu bagi maksud enakmen negeri berkenaan macam yang diterangkan oleh Hakim tadi. Seterusnya bentuk operasi enakmen dan yang seterusnya cara enakmen itu dilaksanakan. Dan rujukan ini diserahkan kepada Menteri Besar terlebih dahulu. Kemudian dia akan rujuk kepada raja untuk mendapatkan keputusan berkaitan keputusan berkaitan tanah tersebut lah. Keputusan ini mutamat tidak boleh disoal oleh mana-mana mahkamah. Kerana dia memang khas untuk ini saja. Okey, itu saja dari saya. Jadi slide yang seterusnya itu
undang-undang sebelum merdeka. Undang-undang Tanah Rezat Melayu yang terawal dikuatkuasakan ialah Enakmen Rezat Melayu Negeri Melayu Bersekutu 1913. Enakmen ini mempunyai dua objektif utama, iaitu mengawal pemberian bilik oleh pihak berkuasa negeri dan menegah urus niaga Tanah Rezat Melayu dengan orang bukan Melayu. Seterusnya pada tahun 30-an, Enakmen 1913 ini telah dimasukkan dan digantikan dengan Enakmen Rizal 1933. Enakmen ini dipakai oleh di 4 buah negeri Melayu, iaitu Negeri Melayu Bersekutu, dan negeri lain mempunyai enakmen yang berasingnya lah, Kelantan dan enakmennya. Begitu dengan negeri Melayu yang lain yang bukan di dalam negeri Melayu Bersekutu. Seterusnya, menjelang kemerdekaan, Enakmen 1933 ini telah menerima menjelang kemerdekaan, Enakmen 1933 ini telah menerima beberapa pindaan yang dibuat dalam Enakmen 1933 ini memberi peluang kepada institusi kewangan disenaraikan dalam Enakmen ini untuk bolehkan menerima gandaian Tanah Rezat Melayu sebagai kemudahan pinjaman. Ini sebab kenapa peluang ini diwujudkan adalah disebabkan pada masa itu amalan orang Melayu, ada segelintir amalan orang Melayu ni dia bagi tanah mereka kepada orang bukan Melayu sebagai gadaian. Seterusnya kita pergi kepada contoh kes. Gan Khor Tawan Soan bin Pelika 1935. Sesama Thomas telah memutuskan sama ada gandaian yang dibuat kepada orang bukan Melayu itu sah atau tidak di bawah Enakmen Negeri Melayu Bersekutu 1913. Dia menyatakan tidak perlu diputuskan dalam ini sama ada gandaian itu sah atau tidak di bawah Enakmen, kerana andainya dia sah sekalipun, pemegang gandaian boleh belum lagi bertindak mengambil tanah ini di bawah kedudukan keadilan tanah. Dan jika pemegang gadaian pun bertindak mengambil alih tanah, Mahkamah memutuskan bahawa pemegang gadaian bukan Melayu itu tidak berhak terus memiliki tanah itu. Seterusnya, undang-undang selepas kemerdekaan. Selepas 31 Ogos 1957, perlembagaan menjadi undang-undang utama di seluruh negara. Undang-undang Tanah Rezat Melayu menjadi undang-undang yang dilindungi oleh perlembagaan oleh sebab undang-undang Tanah Rezat Melayu ini ada hubung kait dengan hak dan keistimewaan orang Melayu. Jadi undang-undang ini memerlukan undi 2/3 ahli dewan yang hadir dan mengundi di Dewan Undangan Negeri dan Parlimen untuk ditindak. Jadi itulah, perlukan majoriti Dewan untuk meminda tentang undang-undang Tanah Rezat Melayu. Seterusnya, perkara 153 tidak menyebut secara khusus belum lagi sebelum perkara 153, perlembagaan dan perlembagaan tidak menyebut secara khusus tentang Tanah Rezat Melayu, namun memandangkan ia penting untuk kebajikan orang Melayu secara amnya. Tidak mustahil pertimbangan raja-raja diambil apabila ianya ditindak. Macam saudara Hazmi bentang tadi, dia apabila ada pertikaian macam Melayu ke, sama ada dia Melayu ke atau tidak, raja-raja boleh ambil pertimbangan lah. Saya mungkin raja-raja juga boleh buat. So kan kita tengok kepada kes Yuk Chai lawan Asyik Aisyah. Kes ni terjadi di Kelantan.
Pemohon mendakwa dirinya pribumi Kelantan bagi maksud nama Rizal Melayu tapi bukan orang Melayu, telah menerima penggegarian tanah daripada seorang perempuan Melayu sebagai sekuriti pinjaman wang. Pemohon telah menjalankan tindakan lelong pemohon iaitu Hok Giok Chai telah membuat tindakan lelong apabila respon gagal bayar hutang balik, dan respon menentang dengan berusaha bahawa gadai itu tidak sah dan batal kerana bertentangan dengan Rizal Melayu Kelantan. Words memutuskan bahawa gadai tidak sah dan batal. Itulah yang definisi Melayu. Walaupun dia warga negara tapi dia bukan Melayu, kita tak boleh tak boleh memiliki tanah Rizal Melayu tanah Rizal Melayu hanya dia boleh dimiliki oleh orang Melayu. Meskipun dia warga negara tapi dia bukan orang Melayu. Hok Giok Chai ni nama pun dah tahu bukan Melayu kan. Dan dia tak boleh memiliki tanah Rizal Melayu. Seterusnya kesimpulan. Sebagai kesimpulan, tanah Rizal Melayu merupakan lambang dan keistimewaan kepada orang Melayu di Malaysia. Hal ini kerana ia merupakan sarana tanah yang dihaskan oleh untuk penduduk asal tanah Melayu untuk mengusahakannya. Justru itu, kita sebagai bangsa Melayu hendaklah berusaha untuk meningkatkan ekonomi supaya tidak ditindas oleh bangsa lain serta mengelakkan dari kalangan kelompok yang miskin. Dengan wujudnya kemajuan oleh bangsa Melayu secara tidak langsung dapat memberi manfaat kepada bangsa sendiri.